Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum saya mula, saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Harmiza ataupun Cikgu Miza. Saya dari My Pusaka, Cawangan Bertam Perdana, Pulau Pinang. Saya juga seringkali menggunakan nama Cikgu Pusaka. Sebab saya sebenarnya banyak juga sudah uruskan kes pusaka, dan supaya orang senang ingatlah, kalau ada kes urus pusaka, carilah saya, Cikgu Pusaka. Saya juga adalah seorang ketua perunding dan juga kaunselor untuk kes-kes pusaka. Jadi bagi yang pertama kali menonton malam ni, sebenarnya slot kisah 9 suku malam ini ke udara secara live setiap malam pada waktu yang sama daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat. Jadi malam ni alhamdulillah saya berpeluang lagi sekali untuk bercerita tentang salah satu kisah yang kisah urus pusaka yang saya tolong uruskan. Tadi terima kasih yang menonton. Jelas ke suara saya? Oh, jauh tu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Puan Zarina. Dari UK. Jadi saya teruskan dengan kisah saya pada malam ini. Waris melopong akibat sombong. Ada yang tak faham tak apa maksud melopong? Melopong ni sebenarnya macam mulut ternganga, tercengang, hairan, dan selalu macam kecewa lah, tak dapat sesuatu kan. Dalam ni siapa yang melopong? Waris. Sebab akibat sombong. Sombong ni rasa semua orang tahu kan. Sombong ni angkuh, besar diri, rasa dia saja yang betul ataupun bongkak. Tapi malam ni saya bukan nak membawang. Minta maaf. Saya cuma nak bercerita supaya kita semua ambil pengajaran, ambil iktibar supaya kita dijauhkan. Saya nak ingatkan diri saya sendiri jugalah. Supaya kita jauhkan dari sifat-sifat yang tak elok lah. Salah satunya adalah sombong. Saya nak bacakan satu surah. Ya, salam Jurutera Pusaka. Saya nak bacakan satu surah dari surah Al-Quran. Surah Al-Isra, maaf. Ayat 37, berkaitan dengan sombong. Bunyinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Maksudnya kalaulah kita rasa kita ni pandai, sebenarnya ada orang yang lebih pandai. Dan Allah Maha bijaksana. Kalau kita rasa kita ni kaya, sebenarnya ada orang yang lebih kaya. Dan sesungguhnya yang Maha kaya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peringatan untuk kita semua, termasuk diri saya sendirilah. Dan saya pun nak bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim. Artinya, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun hanya seberat biji sawi. Kecil je kan biji sawi tu. Tapi disebabkan
sombong ni tak masuk syurga, okay, kat dunia, macam yang kes saya ni, dia sudah menyusahkan semua orang dan menyebabkan dia dan keseluruhan waris melopong, okay, sebab tak sempat nak merasa harta pusaka tu. Okay. Sebenarnya kisah saya malam ni berkaitan dengan hanya satu tanah pusaka. Waris ni, wakil waris datang jumpa saya di pejabat. Okay, waktu mereka datang tu, bila mereka cerita, mereka kata, okay, hanya ada satu tanah, warisnya ramai, tapi kami semua okey. Kami semua boleh sepakat. Waktu tu saya rasa macam, wow, bestnya, rare, kes ni memang rare lah, sebab selalunya bila ramai, kes memang susah nak muafakat. Tapi dia cakap, wah, kami semua okey. Walaupun kami ni berpuluh orang dia punya waris, kami semua okey. Jadi saya pun memang happy sangat lah. Okay, tapi rupanya saya punya happy tu ingatkan, okay, saya bagi satu perumpamaan ke peribahasa. Ingatkan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Maksudnya saya punya kegembiraan, saya punya happy tu sebab kes ni mudah, tak lama, sekejap je happynya. Okay, bila dah mula, baru nampak memang susah sebenarnya kes ni. Okay, ingatkan mudah, okay, barulah tahu susah rupanya. Dia mula susah tu bila waris yang saya sebut sombong tu lah. Okay, dia hubungi saya, dia tak puas hati. Okay, jadi saya kata, okay, datanglah ke pejabat. Bila datang ke pejabat, dia memang tak nak dengar saya punya cadangan. Memang dia kata dia boleh buat sendiri. Dia ada lawyer. Apa yang kita buat ni semua salah. Okay, jadi sebenarnya saya nak terangkan, My Pusaka pun ada lawyer. Kita buat berdasarkan undang-undang, bukan kita main buat saja kan. Bukan kes ni bukannya kita boleh buat sambil lewa. Okay, sebab dia melibatkan undang-undang dan melibatkan ramai orang. Okay. Jadi segala cadangan dia tak terima. Dia memang ingat dia saja pandailah. Dan saya ada cakap jugalah, saya ada tanya dia, okay, kalau betul lah mudah, kalau betul lah boleh urus sendiri, kenapa tunggu lama sangat? Berpuluh tahun, okay, bukan baru setahun, berpuluh tahun. Geran tu masih nama arwah, tapi tetap sombong, tak nak dengar kita punya cadangan, tak nak dengar kita punya nasihat. Dia punya kesombongan ni sebenarnya menyusahkan semua orang. Dia sudah mempengaruhi sebilangan lah, tak ramai, okay, yang terpengaruh dengan dia, hanya orang yang paling rapat dengan dia lah. Okay, memang keluarga dia sikapnya memang macam tu. Jadi saya cakap, okay, tak apa, kita jumpa semua waris-waris. Okay, bila jumpa tu memang macam medan perang lah sebenarnya. Okay, sebab sudah jadi dua tim. Mula-mula dulu dia orang ingatkan semuanya boleh muafakat. Tapi bila dah ada pengaruh daripada yang sombong ni, sudah berpecah lah jadi dua tim. Ada tim A, ada tim B. Okay? Dan sikap sombong ni memang menyusahkan. Sebab apa? Dia sudah mempengaruhi, waris sudah bergaduh dan susah nak muafakat. Okay? Kes pun tertangguh. Tapi walaupun tertangguh, akhirnya dapat juga masuk bicara lah. Okay. Waktu pergi bicara tu, pegawai pusaka, sebab saya pun dapat hadir sekali lah dalam waktu bicara tu. Pegawai di pejabat pusaka pun beri cadangan yang sama macam yang saya cadangkan. Okay. Tapi dia tetap tak nak dengar jugalah. Cadangannya macam ni. Sebab apa? Sebenarnya mereka semua setuju untuk jual. Okay, bila setuju nak jual dan kebetulan waktu tu sebenarnya ada buyer, okay, ada ready buyer.
bila ada ready buyer, sepatutnya kena cepat-cepat urus. Dan untuk mempercepatkan proses, cadangan pegawai pusaka dan cadangan saya juga letaklah hanya satu nama. Bila urus tu, daripada nama arwah tu kepada nama waris, letak satu nama sahaja. Dan kita buatlah surat perjanjian keluarga ataupun surat ikatan amanah. Bahawa yang kita letak nama dalam geran tu bukan dia punya. Dia hanyalah memegang amanah supaya mudah proses jualan. Memang cepat kalau buat macam ni. Tapi yang si sombong ni memang tak nak dengar. Akhirnya kita letak pentadbir. Tapi tak lama lepas tu, salah seorang waris yang terpengaruh dengan yang sombong ni meninggal dunia. Sebab itulah saya cakap melopong. Maksudnya dia sudah meninggal dunia, dia tak dapat pun lah merasa. Kalaupun tanah tu dapat dijual, dia sudah pergi dulu. Sebab apa? Bila lantik pentadbir, dia tak boleh jual terus. Dia kena masuk lagi sekali nak bicara kan, untuk dapatkan perintah jualan. Prosesnya masih panjang. Perlukan kos tambahan. Dan mungkin juga buyer tu pun dah tak ada dah. Tambah-tambah sekarang dah PKP kan. Siapa yang nak beli tanah? Kalau beli pun mungkin dia beli dengan harga yang murah lah. Tapi yang meninggal tu dah tak dapat merasa lah. Sebab lama sangat kan, tangguh. Itulah maksud saya melopong. Melopong lah, tak dapat. Mungkin ada di antara waris tu pun memang mengharap nak dapat bila jual tanah pusaka tu kan, tapi tak dapat. Jadi saya pun tak pasti kes ni macam mana, bila boleh selesai. Sebab apa, sekarang kan tempoh PKP ni memang perbicaraan semua tangguh. Dan yang sombong tu, saya harap dia insaf lah, dia sedar. Sebab apa, daripada dia punya sikap sombong tu, dia sudah melambatkan proses dan akhirnya ada lagi seorang meninggal. Bila ada seorang meninggal, tergendalalah proses kan. Mungkin lepas ni kalau selesai pun kita tak tahu berapa lama, sama ada boleh jual ke tidak. Itulah maksud saya melopong. Jadi pengajarannya di sini, kita sebagai kalau menjadi waris, seeloknya mudahkanlah urusan semua. Dengarlah nasihat pakar. Pakar dia bukan selesai satu kes, dia sudah selesai banyak kes. My Pusaka pun ada track record. Kita sudah banyak, alhamdulillah, selesaikan kes-kes pusaka daripada nama arwah dapat tukar kepada nama waris. Alhamdulillah setakat ni. Jadi dengarlah nasihat pakar, elakkanlah daripada sifat sombong. Dan saya nak akhiri kisah 9 suku malam dengan lagi sekali membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Muslim, iaitu tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun hanya seberat biji sawi. Dan saya pasti kita sebagai Muslim semua nak masuk syurga kan. Jadi sama-samalah kita sedar diri supaya tidak bersifat sombong. Itu saja saya punya cerita malam ni. InsyaAllah malam besok slot kisah 9 suku malam akan diteruskan. Akan diceritakan pula oleh